Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para murid-murid, kita sambung lagi pelajaran kita pada kali ini. Masih lagi dalam unit 11, jaga diri sihat emosi. Baik, kita revision sikit. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari, iaitu mengenali diri kita bagi tujuan untuk kita menjaga kesihatan diri kita. Okey. Dalam masa yang sama, kita juga perlulah menjaga maruah diri kita. Bukan setakat kita menjaga anggota seksual kita, tetapi kita juga perlu menjaga maruah diri kita. Okey. Minggu lalu kita telah pun mempelajari tentang anggota-anggota seksual yang berada di tubuh badan kita. Okey. Yang mana selain kita menjaganya, mencuci, okey, membersihkannya, kita juga perlu menjaganya daripada maruah kita, daripada dilihat orang, disentuh orang, dirakam ataupun dipaksa untuk disentuh. Okey. Okey, kita revision balik sedikit. Okey, pada minggu lalu kita telah mempelajari anggota seksual, antaranya adalah bibir, payudara, punggung. Bagi perempuan sama juga bagi lelaki. Bagi perempuan faraj dan bagi lelaki adalah zakar. Okey, tujuan kita pada minggu lalu adalah kita mempelajari bagaimana untuk menjaga kesihatan anggota seksual kita, iaitu dengan membasuh, mencuci dan memelihara anggota seksual kita. Okey, selain daripada itu, kita juga perlulah memahami bahawa selain daripada menjaga kebersihan, keselamatan, kita juga perlu menjaga maruah diri kita, iaitu dengan menjaga kehormatan anggota seksual. Okey, daripada dilihat, dirakam, dipegang ataupun diminta pegang oleh sesiapa pun, maka kita perlu menjaganya daripada perkara-perkara sebegitu berlaku. Okey, cuba kita lihat pada muka surat 67. Okey, di sini menceritakan tentang ibu dan bapa Amira sentiasa berpesan supaya Amira menjaga kehormatan seksualnya. Cara Amira menjaga kehormatan anggota seksual yang pertama adalah memakai pakaian yang sopan. Ini perkara yang perlu kamu tahu. Kita perlu memakai pakaian yang sopan, baik lelaki maupun perempuan. Pakai pakaian yang menutup aurat. Okey, pastikan tidak dilihat oleh sesiapa pun. Okey, pastikan tidak dilihat oleh sesiapa pun. Kerana pakaian ini penting. Bila kita menonjolkan anggota-anggota seksual kita kepada orang lain, maka inilah yang menyebabkan orang cuba untuk merakam, melihat, menyentuh dan sebagainya. Jadi, biarlah pakaian kita itu mencerminkan peribadi kita. Kerana pakaian ini merupakan salah satu tuntutan Allah SWT suruh kita menutup aurat kita daripada penglihatan-penglihatan manusia-manusia yang jahat. Okey, seterusnya menutup pintu bilik. Okey, ketika menyalin pakaian, pastikan pintu bilik ditutup. Bila salin pakaian, jangan buka pintu. Okey, pastikan tutup pintu. Jangan bagi orang tengok. Kita tak boleh bagi orang tengok ataupun membuka peluang kepada orang untuk melihat. Ini kita kena jaga. Okey, terutama kamu dah nak dewasa, dah semakin berinjak dewasa ini, kamu perlu tahu perkara-perkara ini. Yang ketiganya, mengelak melalui tempat sunyi seorang diri. Ini bahaya. Walaupun kamu dah, orang kata dah besar sikit, kanak-kanak yang dah besar sedikit, okey, kamu tak boleh nak tunjuk berani sangat. Jalan dekat tempat-tempat gelap, sunyi, tak ada orang. Okey, pastikan sentiasa bersama dengan ibu dan ayah kamu ataupun penjaga kamu setiap masa bila kamu nak pergi ke satu tempat yang kamu tak tahu tempat tu bagaimana. Okey, jadi ada 3 cara untuk kita menjaga kehormatan anggota seksual. Yang pertama, pastikan kita memakai pakaian sopan. Pakailah baju yang elok, tangan panjang, seluar yang elok, seluar panjang. Pastikan tak terlalu ketat, menonjol dan sebagainya. Okey, yang kedua, menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Kalau di rumah, jangan duduk dengan adik-beradik lelaki dan sebagainya. Kamu duduk dalam bilik, kamu salin pakaian. Okey, saudara-saudara kamu tengok, tak boleh. Walaupun adik-beradik kamu, walaupun mak ayah kamu, jangan kamu bagi
Jangan kamu bagi tengok. Kamu dah besar, kamu dah kena jaga. Okey, anggota-anggota seksual ni. Tak kisahlah siapa mak saudara ke, pak saudara ke, pak menakan ke, tok wan ke, jangan bagi lihat. Kecuali terlibat orang kata dalam kecederaan ataupun memerlukan rawatan dan sebagainya. Okey. Terutamanya kadang-kadang lelaki lepas bersunat. Ini pun bukan saya nak salah kamu juga, tapi masyarakat kita yang tak faham perkara ini. Okey, dia nak tengok zakar, okey, yang telah pun disunat tu. Jadi tak boleh. Kamu faham, kamu dah belajar, kamu tolong amalkan. Siapa nak tengok pun tak boleh bagi tahu, pak cik tak boleh, pak cik. Ni anggota seksual saya, anggota kemaluan saya tak boleh nak tunjuk dekat orang. Pak cik pun kena faham okey. Dan sama juga sebagai mak ayah dan sebagainya, jangan beri peluang kepada orang setiap kali anak sunat, pergi tengok. Okey, jangan. Mengelak melalui tempat sunyi seorang diri. Ini antara cara ketiga untuk mengelakkan, menjaga diri, maruah dan sebagainya. Okey. Kesan sekiranya kita tidak menjaga maruah diri, kehormatan diri ataupun kehormatan anggota seksual, yang pertama kita akan mendapat malu. Yalah, malulah orang rakam, orang sentuh. Okey. Orang sebar pula rakaman, video, gambar dan sebagainya. Kita masuk bilik, salin pakaian, kita tak tutup pintu. Orang record, ambil gambar, orang sebar. Satu dunia. Okey, malu. Akhirnya kita malu, kita tak boleh nak keluar daripada rumah. Kita segan dengan semua orang. Semua orang dah pernah tengok anggota-anggota seksual kita, yang mana rahsia kita. Maka kita akan mendapat gangguan emosi. Rasa depression, duduk di rumah seorang-seorang, tak malu nak keluar, tak mau berkawan dan sebagainya. Boleh menyebabkan masalah emosi berlaku pada kita. Okey. Jadi yang ketiganya, kesan dia juga adalah tidak disukai rakan. Okey. Kalau kita suka duk tunjuk kita punya kemaluan dan sebagainya, okey, anggota-anggota seksual kita, dan kita suka duk pergi sentuh orang, pegang orang punya dan sebagainya, akhirnya rakan-rakan tidak akan menyukai kita sebab perangai tidak senonoh kita itu. Okey, jadi jangan buat. Jaga maruah kita elok-elok. Kadang-kadang percakapan kita pun bercakap benda-benda yang kotor, yang keji, mencarut dan sebagainya. Ini pun membuatkan kawan kita lari. Jadi jangan cakap perkataan-perkataan lucah sikit-sikit anak. Dia jangan. Okey, kalau boleh jaga. Mak ayah pun sama. Okey, apa yang anak-anak amalkan itu adalah perkataan yang kadang-kadang kebanyakannya daripada mak ayah ataupun rakan-rakan. Okey. Yang ketiga adalah maruah keluarga tercalar. Sekiranya kita tidak menjaga kehormatan diri, bukan saja kita terkesan tetapi keluarga juga. Orang tanya, apa ni gambar anak hang ni? Tidak berpakaian dan sebagainya. Okey. Jadi jangan buat benda-benda yang tak baik. Jadi maruah keluarga juga akan tercalar. Jadi ada tiga kesan sekiranya kita tidak menjaga kehormatan diri anggota seksual, maka kita akan mendapat malu dan gangguan emosi terganggu. Yang kedua, tidak disukai rakan. Yang ketiga, maruah keluarga tercalar. Okey, jadi dengan itu saya bagi latihan. Latihan pada hari ini mudah saja, iaitu kamu buat rakaman video. Dalam video sebutkan 3 cara menjaga anggota seksual dan 3 kesan tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Okey, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.